Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Waalaikum dan hormat dengan saya Konnichiwa. What's up guys? Bersama saya Kai Sensei guys. Belajar akaun cara smart and easy guys. Okay guys, hari ini saya akan membincangkan bukan soalan bocor guys, bukan soalan sport, tapi adalah soalan analisis guys. Ini adalah berdasarkan komen di channel YouTube saya. Ada rakan-rakan anda memohon saya membuat analisis. Analisis ni dibuat berdasarkan soalan-soalan percubaan SPM 2020 di negeri-negeri di Malaysia guys. Saya telah memilih beberapa buah negeri untuk membuat analisis. Negeri-negeri tersebut adalah negeri khas saya pilih. Ada sebabnya tertentulah, tapi saya tak maklumkan dekat sini. Video ini adalah khas untuk SPM 2020, terutama belajar yang dah tak tahu nak study apa, dia dah cover semua topik. Bagi yang tak dapat cover semua pun boleh fokus, tapi saya tak bertanggungjawab jika soalan-soalan ni tak keluar. Guys, sebaiknya anda cover, dah belajar semua topik, dah tak tahu nak study apa, inilah topik anda perlu fokuskan. Guys, apa kita tunggu lagi? Vamos! Guys, kita teruskan dengan analisis soalan percubaan SPM 2020 negeri-negeri Malaysia. Saya telah memilih beberapa buah negeri khas untuk analisis ini. Ada sebab tertentu saya pilih kenapa, tapi saya tak boleh maklumkan kenapa guys, saya ingatkan sekali lagi, sebaiknya anda dah kuasai semua topik-topik prinsip akaun tentang 4 tangkatan 5, kemudian dah tak tahu nak study apa, boleh fokus pada soalan ini. Saya tak bertanggungjawab jika soalan-soalan yang saya analisis ni tidak keluar, sebab saya pun tak tahu soalan apa yang keluar. Pembina soalan pun sebenarnya pun tak tahu soalan apa yang dipilih keluar. Guys, seterusnya guys, topik 1 soalan nombor 1 biasanya ada 10 markah, ada A, B, C, D, E. Biasanya berdasarkan analisis saya, pelajar-pelajar perlu menguasai, mengetahui analisis, andaian, andaian, batasan dan prinsip perakaunan guys. Dan seterusnya catatan bergu. Pelajar tahu bagi satu urus niaga tu debit akaun apa, kredit akaun apa. Dan begitu juga dengan persamaan perakaunan yang ringkas guys. Guys, seterusnya kitaran perakaunan pelajar kena tahu juga, saya dah maklumkan. Dan seterusnya ialah carta akaun. Carta account, aset ada nombor kod siri je, 1000 hingga 5000 contoh. Belanja, ada 5000 hingga 6000 contoh. Bagi soalan-soalan yang begitu, kalau soalan akan beritahu, soalan akan nyatakan julat antara nombor, contohnya aset 1000 hingga 2000. So katakan contoh asetnya kenderaan, pelajar jangan tulis 1000. Pelajar tulis 1100 ke, 1002 ke, lebihkan pada 1000 tu. 1000 tu biasanya untuk tajuk aset tersebut. Ingat betul juga dengan belanja, jangan tulis katakan dia julat 5000 hingga 6000, dia punya julat. So pelajar jangan tulis 5000, tulislah 5100 ke, 5001 ke, kena lebih pada julat yang awal. Guys. Seterusnya soalan nombor 2. Sepengetahuan saya soalan nombor 2 ni adalah daripada LCCI, mereka yang buat soalan ini, dan soalan yang famous, yang banyak saya perhatikan, yang favorite ialah soalan penyata keuangan milikan tunggal guys. Guys, pelajar kena kuasai akaun perdagangan dan untung rugi, dan juga penyata kedudukan keuangan beserta dengan pelarasannya guys. You guys boleh tengok video saya sebelum ini, iaitu penyata keuangan dan dengan pelarasan. Saya dah terangkan semuanya di situ dengan lebih jelas. Seterusnya pelajar hendaklah menguasai juga topik perkongsian guys. Bagaimana nak menyediakan akaun penghasilan untung rugi, akaun modal, akaun semasa, dan penyata kedudukan keuangan perkongsian guys. Guys, dalam peperiksaan kadang-kadang dia tak minta kita buat akaun semasa dalam topik ni, tapi pelajar kena sediakan, sebab akaun semasa ni kita perlukan untuk sediakan dalam penyata kedudukan keuangan. Jadi walaupun dia tak suruh buat, kita kena buatlah, sebab kita nak perlukan maklumat tersebut. Guys, seterusnya dah alang-alang belajar bab perkongsian tu, difokuskan juga dengan pembubaran, lagi senang. Pembubaran perkongsian. Seterusnya ialah soalan penyata penyesuaian bank guys. Berdasarkan 4 buah negeri pilihan saya tersebut, 3 buah negeri membuat soalan percubaannya adalah penyata penyesuaian bank. Penyata penyesuaian bank ni ada 2 kaedah guys, iaitu
Okey, kaedah kemas kini buku tunai dan tanpa kemas kini buku tunai. Okey, anda boleh juga melihat dalam video-video saya di channel saya Okey, saya dah ajar dengan ringkas. Okey guys, untuk ulang kaji. Seterusnya tajuk syarikat guys. Okey, pelajar kena tahu bagaimana nak mengira modal diterbitkan, mengira share dan juga dividen, dan cara merekodnya dalam ledger dan juga journal am. Okey, soalan itu biasanya soalan ringkas guys. Okey, seterusnya adalah topik analisis titik pulang modal guys. Okey, you all kena kuasai tahu bagaimana nak tahu formula bagaimana nak mengira titik pulang modal. Begitu juga dengan melukis graf. Soalan ni dah lama tak keluar guys. So you all kena kuasai, sebaiknya kuasai. Kalau soalan ni keluar ialah jackpot sebab soalan ni senang. Okey, begitu juga dengan seterusnya ialah topik akaun pengeluaran guys. Akaun pengeluaran saya cadangkan anda lihat contoh buku teks, contoh 4, muka surat 249 dan juga 251 jawapannya. Okey, kalau jika nak buat latihan bentuk begitu. Okey, muka surat 249 dan 251. Okey, tu jawapannya. Buat latihan yang sama je. Okey, dalam buku teks saya ingat buku teks merupakan buku rujukan yang terbaik guys. Okey, seterusnya guys, kita juga saya cadangkan lah walaupun dia tak ada dalam analisis ni tiada, Alang-alang dah buat penyatu pensampian tu, belajar juga buat belanjawan tunai. Belanjawan tunai ni topik yang sangat mudah, sangat senang. Boleh tonton video saya bagaimana nak buat dan faham dengan mudah. Okey guys, seterusnya pelajar juga kena tahulah hari ini sebagai tambahan yang tadi tu yang utama. Okey, tambahannya pelajar kena tahu buat jadual persamaan perakaunan. Okey, begitu juga dengan penyata kedudukan keuangannya lah. Okey, bentuk T. Okey, seterusnya buku tunai runcit. Okey, buku tunai runcit juga pelajar kena tahu. Semua topik-topik yang senang ni guys. Okey guys, saya rasa itu sahaja. Okey, untuk soalan objektif pula, okey, ada 40 soalan objektif. Okey, A, B, C, D. Okey, masa diperuntukkan 1 jam 15 minit. Okey, pelajar hendaklah memilih jawapan yang paling tepat sekali guys. Okey, tetapi jika dah tak tahu nak jawab apa, okay, dah terdesak, dah blur, tak tahu nak jawab apa, nak tembak, okay, jangan tembak sebarangan je guys. Okay, mula-mula kita kena berusaha dulu. Okay, berusaha. Okay, kemudian kita belajar, dah berusaha, kita berdoa, kemudian kita bertawakal. Jadi tawakal kita apa? Kita usaha kita apa? Kita selawat, kita tembak macam tu. Okey, itu ustaz saya ajar. Tapi dalam prinsip perakaunan guys, saya dapat tips guys. Okey, dapat tips bagaimana nak tembak ni. Okey, kalau nak tembak, okey, anda boleh tengok. Saya tak nak nyatakan secara terus. Pelajar tengok ada hint dekat bawah ni. Dekat teks dekat bawah ni, ada keyword saya tu. Okey, kata-kata saya tu, belajar, berusaha, berdoa dan bertawakal. Kat situ ada. Cari capital letter je. Anda tembaklah jawapan tersebut. Saya tak galakkan anda tembak Tak bagus tapi dah terdesak, dah tak tahu nak jawab apa, daripada tak jawab, jawablah berdasarkan hint di bawah. Okey guys, saya rasa sampai sini saja dahulu. Jika anda video-video saya ini semua adalah bermanfaat, akan membantu anda, jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada rakan-rakan anda, adik-adik awak Titan 4, Titan 5, saudara mara yang mengambil prinsip perakaunan guys. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Okey guys, I wish you all the best for SPM. Saya doakan anda semoga semuanya cemerlang guys. Okay guys, good luck for your SPM. Bye bye. Adios.